A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat daripada Mashaf, daripada muka surat Al-Quran. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kurniaan kita kepada yang terbaik, yang insyaAllah kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala akan mudahkan sesi kita, akan mudahkan kefahaman kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Dan terima kasih saya ucapkan kepada yang telah memberi feedback suara dan juga gambar, Alhamdulillah, pada kali ini. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-311, ataupun di dalam surah Maryam, insyaAllah ayat 77 sehingga ayat yang ke-95. Jadi insyaAllah hari ini adalah muka surat yang terakhir. Selepas daripada ni kita ada satu muka surat, bukan satu muka surat, insyaAllah ada lebih kurang 3 ayat lagi, beberapa ayat lagi insyaAllah daripada surah Maryam, dan kemudian kita akan masuk di muka surat 312 di surah Toha, insyaAllah. Jadi dalam sesi kita pada kali ini, seperti biasa insyaAllah, kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf, boleh membuka Mashaf, cantik buka Mashaf insyaAllah, untuk sama-sama kita tengokkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat 311 pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya bacakan dulu insyaAllah ayat yang pertama dan juga yang kedua daripada muka surat ini, insyaAllah kita akan tengok insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini ayat yang ke 77 insyaAllah, ayat yang ke 77, minta maaf tak alih kan, ayat yang ke 77 yang ada pada skrin kita pada kali ini adalah merupakan mempunyai sebab nuzulnya. Ulama-ulama tafsir menyebutkan sebab nuzulnya ialah ada seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arad. Jadi kita sebutkan bahawa ayat ini turunnya semasa tahun kawasan tahun yang keempat, tahun yang kelima kenabian, 4 ataupun 5 kenabian, iaitu Nabi dalam baru sahaja setahun ataupun 2 tahun mengiklankan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah ni. Jadi mendapat penentangan yang dahsyat lah. Di antara sahabat-sahabat yang lemah ni, sahabat-sahabat yang dikira sebagai orang-orang yang bukan orang besar, semua sahabat ni terkena penyiksaan, terkena kita kata nista, dan juga macam-macam perkara yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ni terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi apabila mereka ni lebih miskin, ataupun orang yang tidak mempunyai nama ataupun tidak mempunyai keluarga yang besar, maka mereka biasa akan lebih dahsyat lagi lah. Di antara sahabat ini ialah Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad. Jadi dia ni telah mempunyai duit pinjaman kepada Al-As bin Wa'il, salah seorang daripada Samsing Mekah lah kita kata, bersama-sama dengan Abu Jahal dan juga lain-lain ni. Jadi mereka ni sebenarnya ramai, sebenarnya lebih daripada 20 orang. Orang-orang yang dikatakan sebagai pemuka-pemuka, ataupun orang yang dipanggil dalam Quran sebagai Al-Malak, golongan Al-Malak. Jadi mereka ni buat macam-macam terhadap sahabat-sahabat Nabi ni. Bila mereka tahu sahabat Nabi ni masuk Islam, mereka akan kenakan tindakan-tindakan yang pelik-pelik lah kan. Jadi di antaranya ialah Khabbab bin Al-Arad ni, dia ada memberi pinjam, ada maknanya Al-As bin Wa'il ni pinjam duit daripada Khabbab bin Al-Arad. Bagaimana boleh pinjam duit dia di miskin kaya, itu wallahu a'lam bissawab lah. Tapi diceritakan apabila Khabbab bin Al-Arad ni nak pergi minta duit dia balik, minta lah pinjaman daripada Al-As bin Wa'il tadi ni, apa kata Al-As bin Wa'il? Dah lah dia tu, Al-As bin Wa'il tu tidak beriman. Kemudian dia kata apa? Dia kata aku tak nak bagi duit, dia kata sehinggalah kamu ni kufur kepada Muhammad. Maknanya dia nak minta Khabbab ni supaya murtad, barulah dia akan bayar hutang. Tengok kan, nak bayar hutang orang, tak kira lah siapa-siapa. Kita orang Islam ni, kalau kita berhutang kepada siapa, walaupun orang kafir, kita mesti bayar. Ini dia, tengok jahat dia kan. Dia kata aku tak akan bayar hutang kau sehinggalah kau ni kufur kepada Muhammad. Lalu apa yang berlaku ialah maknanya dia kata nantilah, kata
aku akan bayar nanti. Kan kamu kata nanti kita akan bangkit nanti di hari akhirat nanti. Nanti selepas mati nanti aku akan bayar di sana nanti. Aku kaya nanti aku kaya, dia kata. Jadi perkara ini dibawa oleh Khabbab bin Al-Arat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turun ayat ini. Nabi bacakan ayat ini. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina? Apakah kamu tidak melihat Jadi maknanya kalau ikutnya afara'aita ni dalam terjemahan bahasa Melayu ni kita kata macam ni, dia kata boleh percaya ke? Maknanya boleh percaya kepada orang yang mana allazi kafara bi ayatina, iaitu Al-As bin Wa'il, sebab turunnya, tapi dia adalah umum ayat ni umum. Orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kafir kepada Quran, kafir kepada Allah, tak percaya. Wa qala, lalu dia berkata pula tu, la utayanna malam wa walada, aku akan diberi nanti masa aku dibangkitkan nanti ni, aku akan diberi, dia kata-kata dia bermain macam mana kan, aku akan diberi apa, dia kata malan, harta yang banyak. Maknanya dia fikir bila dia ni kaya atas dunia, maka di akhirat pun dia akan kaya juga. Mana ada kan, tak ada. Malan wa walada, walada tu anak, ataupun dalam bahasa, kalau kita dalam bahasa sekarang ni lah, banyak pengikut. Sebab anak ni bagi orang Arab dulu maknanya akan jadi pengikut dia lah, automatically lah, dia punya kabilah dia lah kan. Jadi makna wa walada tu maknanya anak-anak, ramai anak-anak. Kemudian attala al-ghaibah, Allah Ta'ala kata, adakah dia ni orang yang macam ni perangai macam ni, jahat macam ni kan, dia rasa dia ni mendapat harta banyak lah nanti di akhirat, sebab semata-mata kerana di dunia dia kaya. Adakah nanti di akhirat dia kaya juga? Allah Ta'ala kata attala al-ghaib, dia tahu benda ghaib ke? Adakah dia tahu perkara yang ghaib yang akan berlaku ni? Amittakhadha indar rahmani ahda, ataupun dia ambil janji daripada Ar-Rahman, maknanya Tuhan yang beri banyak nikmat kepada dia ni. Adakah dia ambil janji daripada Allah bahawa dia akan dijadi kaya juga semasa akhirat nanti? Tengok kan. Jadi Allah SWT sebutkan dalam surah Maryam ni, kita akan tengok ada 16 kali Allah Ta'ala sebutkan perkataan Ar-Rahman. Maknanya kan, kalau kita tengok kan, orang Kristian sampai pada hari ni pun kan, mereka ni kalau sebut Tuhan ni, maknanya mereka cinta lah, cinta love lah, konon-konon lah kan, mereka kata mahabbah. Sebab tu kalau orang negeri Arab, kalau orang Kristian, dia akan kata Allah mahabbah, Allah dan cinta. Bagi mereka ni Allah Ta'ala ni sayang lah, sebab itulah sayang kepada mereka, sebab itulah dikirimkan anak, kata mereka dikirimkan anak untuk anak tu disalib. Apa kaitannya anak dengan salib? Jadi dia nak katanya Allah, jadi Allah Ta'ala gunakan ini di antaralah kan relation lah, ulama-ulama kata hikmah kenapa banyaknya perkataan Ar-Rahman ini disebutkan di dalam surah Maryam. Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah mereka ni ambil daripada janji daripada Tuhan Rahman? Kalla, Allah Ta'ala kata no, kalla sanaktubu ma yakul. Bahkan Allah Ta'ala kata kami akan tuliskan apa yang mereka cakap tu. Tulis maknanya bukan main-main lah, akan catat kan. Semua tu akan mereka cakap macam tu, yes, Allah Ta'ala akan catatkan ma yakul, apa yang mereka kata tu. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Bahkan Allah Ta'ala kata wa namuddu ni bekalkan, tambahkan, kami akan tambahkan kalau air tu kan, air pasang tu dipanggil madda tu, madda. Maknanya jadi Allah Ta'ala kata Allah akan tambahkan, sebab air pasang tu makna air tambahkan, jadi tambahkan wa namuddu lahu minal azab. Tapi apa yang Allah Ta'ala tambah kepada mereka? Allah akan tambahkan kepada mereka ni madda, iaitu azab. Jadi sebab apa? Sebab mereka dah lah kafir, tapi bukan setakat tu, lepas tu angkuh pula tu, cakap sombong pula, tak nak bayar pula hutang orang. Jadi jahat mereka tu kan, maknanya kejahatan mereka tu berganda-ganda. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa namuddu lahu minal azabi madda, kami akan tambahkan azab kepada mereka dengan tambahan-tambahan lagi. Wa narisuhu ma yakul. Dan kemudian yang kedua, itu yang pertama kan, yang pertama Allah Ta'ala akan catatkan. Yang keduanya Allah Ta'ala kata wa narisuhu, kami akan mewarisi sini. Kata ulama tafsir, kata maksud dia ialah harta benda yang mereka ni kumpulkan atas dunia ni. Mereka ada anak, mereka ada harta, mereka ada pengikut dan sebagainya. Allah Ta'ala yang akan narisuhu, kami yang akan mewarisinya. Semua tu akan kami ambil. Sebab apa? Nanti semua akan mati. Jadi semua tu akan mati, tinggal pada siapa? Dia pun akan mati, Al-As bin Wa'il pun akan mati. So harta tinggal pada siapa? Tinggal pada anak-anak. Lepas tu anak-anak dia mati, lepas tu siapa yang akan ambil? Allah Ta'ala kata mana dia akan, semua dia akan diserahkan kepada Allah Ta'ala balik kan? Sebab apa? Dia milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa narisuhu, Allah Ta'ala kata semua tu akan diwarisi oleh kami yang akan ambil semua tu. Jadi akhirnya apa yang dia tinggal pada dia? Tak ada tinggal apa-apa. Sebab itulah Allah Ta'ala kata ni wa yatina farda, maka dia akan datang nanti kepada kami dalam keadaan seorang-seorang. Farda, wa yatina farda, dia akan datang kepada kami hari akhirat nanti seorang-seorang. Tak ada dah harta dia ke anak dia, pengikutnya, tak ada.
Jadi jangan sombong lah, maknanya kan, wa narisuhu ma yakul, apa yang disebut-sebut semua tu tak ada, semua tu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Semua tu akan datang seorang-seorang saja, bahkan pakaian pun tak ada kan. Di hari akhirat nanti semua tu orang akan datang dalam keadaan sebagaimana dia tu dilahirkan. Jadi maknanya nak ceritanya dahsyat kan. Walaupun dia kaya macam mana atas dunia, kita tengok kaya juta bilion pun tak ada, hari akhirat nanti dia akan datang berjumpa dengan Allah Ta'ala seorang-seorang juga kan, tak boleh bawa apa pun, yang bawanya amalan lah kan. Okey, jadi wattakhazu min dunillahi alihah, Allah Ta'ala sebut lagi orang kafir ni telah mengambil selain daripada Allah. Wattakhazu, mereka telah ambil selain daripada Allah, selain daripada Allah. Ayat yang ke insya-Allah kan 81 sekarang insya-Allah 81. Allah Ta'ala kata wattakhazu min dunillahi alihah, mereka ambil selain daripada Allah sebagai tuhan-tuhan, liyakunu lahum ma'izza, untuk dijadikan Tuhan-Tuhan itu, konon-kononnya mereka ambil Tuhan-Tuhan itu sebagai apa? Izzah kepada mereka. Izzah ni maknanya ialah proud, maknanya kan, menjadi kebanggaan, menjadi tempat pujian, tempat pujaan kan. Dalam setengah apa ni tafsir, dia kata izzah di sinilah syafaat yang akan dapat menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka ni tak diazab oleh Allah Taala. Jadi adakah ini berlaku? Jadi Allah Taala kata no, wattakhazu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza, untuk sebagai mempertahankan diri mereka daripada diseksa oleh Allah Taala. Apa yang boleh dibuat oleh berhala-berhala tu, apa yang boleh dibuat oleh sembahan-sembahan tu yang diikuti oleh manusia ni kan, selain daripada Allah ni, siapa yang boleh menyelamatkan? Benda-benda tu semua pun akan dihumbankan dalam neraka kan. Maknanya kan, tak ada benda tu tak bernyawa pun, setengah-setengah tu kan, batu, kayu semua tu kan. Jadi maknanya ialah Allah Ta'ala kata sini kan, tak ada liyakunu lahum izza, menjadi kebanggaan, menjadi tempat untuk mereka bersandarnya, tak ada kan. Allah Ta'ala kata alam tara, ayat seterusnya iaitu alam tara, Allah Ta'ala kata ayat 82 83 sekarang Allah SWT kata alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah Ta'ala sebut sini sekarang ni kan, apa fungsi syaitan ni, apa fungsi ni, dan bagaimana seseorang itu apabila dia ni sangat erat sangat dengan kejahatan ni, sangat erat sangat dengan maksiat ni, yang sangat suka sangat buat maksiat ni, apa Allah Ta'ala kata sini kan, alam tara anna arsalna syayatin, Allah Ta'ala akan utuskan asyayatin. Asyayatin tu ada dua jenis asyaitan syayatin tu ialah jamak kepada syaitan. Jadi syayatin tu ada dua jenis dalam Quran sebutkan, iaitu al-ins wal jins, manusia dan juga jin. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, tidakkah kamu melihat bahawa anna arsalna syayatin, kami telah menghantar syaitan-syaitan alal kafirin, ke atas orang kafir. Jadi macam soalannya, bila tu orang tu kafir, orang tu maksiat kan, Allah Ta'ala akan hantar lagi kepada dia, hantar lagi syaitan tu kan, makna support lagi, bukan Allah Ta'ala support kemungkaran, tapi nak ceritanya kan, kalau mereka ni tak nak terima sangat Islam, maka Allah Ta'ala akan menghantar lagi kepada mereka ni apa? Asyayatin ta'uzzuhum azza. Kerja syaitan tu ialah ta'uzzuhum maknanya ialah mengukuhkan lagi, menguatkan lagi, mensemangatkan lagi, dengan azza maknanya semangat, sebagai semangat lagi. Dalam ayat yang lain kan, kita tengok yang berkaitan dengan perkara yang sama, Allah Ta'ala sebutkan iaitu Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, waman ya'shi an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang yang ya'shi an zikrir rahman, siapa yang lari, siapa yang tidak mahu mengendahkan, siapa yang buat dono dengan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, an zikrir rahman, daripada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nuqayyid, Allah Ta'ala kata kami akan ikatkan, kami akan hantarkan, akan rangkumkan bersama dengan nuqayyid lahu syaitanan, syaitan yang akan fahuwa lahu qarin, yang akan sentiasa bersama-sama. Qarin tu makna sentiasa bersama-sama dengan dia. Tu ayat yang lain. Jadi mempunyai maknanya dalam penafsirannya, ulama-ulama sebutkan, bila sebut ayat ni mereka akan sebut ayat ni juga kan, iaitu ayat tu dia akan melengkapkanlah di antara satu sama lain. Sebab tu kita ni kena baca Al-Quran tu secara keseluruhan sebab apa kan, ayat-ayat ni jadi cantik. Saya rasa di antara tafsir yang buat perkara ni ialah yang dibuat oleh Ibnu Katsir jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau sahabat-sahabat semua boleh tengok lah, insyaAllah. Saya rasa dalam Inggeris pun ada, dalam Melayu pun ada tafsir Ibnu Katsir ni, dan juga yang asal tafsir Ibnu Katsir ni dia panjang sikit dia
Kalau dalam bahasa Arabnya ada 4 jilid, tapi dalam terjemahan saya rasa ada 8 tapi ada yang dia telah dibuat ringkasan ringkasan tafsir Ibn Katsir abbreviation. Jadi saya rasa bagus, cantik kalau tengok, iaitu dalam tafsir Ibn Katsir ni cara dia buat ialah dia mencari ayat-ayat yang mana yang lain yang ada kaitan dengan ayat tersebut yang menjelaskan kepada ayat tu. Jadi maknanya ialah ayat ini sebagai contohnya ialah ayat yang kita baca kan pada kali ini, iaitu Allah Taala alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah Taala bila orang tu jahat, orang tu dah maksiat, orang tu dah teruk, orang tu dah kafir kan, Allah Taala akan utuskan syaitan untuk mengukuhkan lagi. Jadi sebab itulah dia macam susah sangat nak lari daripada apa yang dia pegang tu. Jadi sebagaimana juga ayat yang saya baca tadi, iaitu orang yang lari daripada peringatan Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala akan nuqayyid, akan ikatkan, akan rangkaikan sekali bersama dengan dia tu, yang mana syaitan yang tak akan berpisah daripada dia. Kemudian seterusnya ayat yang ke-84 kita tengok ayat yang ke-84, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fala ta'jal alaihim. Jadi oleh kerana itulah wahai Muhammad, ini adalah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala ta'jal alaihim, janganlah kamu ta'jal maknanya ialah kamu segera. Maknanya bersegera macam mana? Kata ulama tafsir, maksudnya kamu jangan bersegera untuk minta azab kepada mereka. Janganlah ya Allah matikanlah mereka, ya Allah hancurkanlah mereka, ya Allah. Itu maknanya bentuk-bentuk kan. Sebab apa? Sebab kita bukannya Allah Ta'ala utuskan kita ni untuk menjadi pendakwah, untuk mengajak kepada kebenaran. Kita nak manusia ni supaya mereka kenal Islam, kembali kepada Islam, bertaubat dan sebagainya kan. Bukan kita nak Allah Ta'ala hancurkan mereka kan. Jadi kecuali lah kalau dah dahsyat sangat tu cerita lain lah kan. Tapi maknanya sebagaimana Nabi kan, doa Nabi semasa peperangan Badar, tu maknanya dalam kesan peperangan. Tapi dalam keadaan biasa ni, dalam keadaan dakwah dan sebagainya ni, maknanya pada ketika itu kita ni diajar bahawa kita ni jangan, apa yang berlaku kepada Nabi kita SAW semasa Nabi SAW balik daripada Taif kan, bila malaikat datang, malaikat bukit datang nak hancurkan orang-orang Mekah ni dan nak hancurkan orang Taif ni. Jadi Nabi kata Nabi tolak kan permintaan daripada malaikat tu. Malaikat nak tolong Nabi, tapi Nabi kata tak kan. Nabi kata aku harapkan akan lahir daripada sulbi mereka, daripada keturunan mereka ni orang-orang yang akan memperjuangkan agama. Jadi dalam cerita ni, dalam sirah Nabi ni dan juga apa yang dalam ayat ni sebutkan, Allah Ta'ala kata fala ta'jal alaihim, jangan kamu bersegera untuk minta azab kepada mereka. Dan memang betul kan, banyak daripada sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat ni yang asalnya mereka ni adalah penentang kepada agama. Sebagai contohnya Khalid bin Al-Walid, ataupun contohnya Abu Sufyan, contohnya Ikrimah bin Abi Jahal, dan berapa banyak lagi, contohnya Wahsy. Contohnya orang-orang yang macam memang pada awal-awal, bahkan bukan awal jangan kan, dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, mereka ni lah ketua-ketua kan. Tapi apabila sampai kepada pembukaan kota Mekah, ramai di kalangan mereka ni masuk Islam, dan sangat baik Islam mereka tu, seperti Abu Sufyan dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Sebab apa? Jangan, Allah Ta'ala bagi macam reason sini hikmahnya, jangan kamu segera nak Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala disebut sini innama na'uddu lahum adda. Allah Ta'ala kira semua tu, na'uddu lahum adda, kira seorang-seorang tu, sampailah kepada mereka mati, sampailah mereka akan sampai ke waktu azab. Allah Ta'ala kira semua tu. Jangan kamu jangan risau, maknanya macam tu kan. Kamu yang penting kerja kamu ialah berdakwah, sampaikan Islam ni. Kemudian ayat yang ke-85 Allah SWT sebut sini, Allah SWT sebut ialah apa? Allah kata yauma nahsyurul muttaqin, iaitu pada hari di mana kami akan kumpulkan semua orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala kata kami akan kumpulkan orang muttaqin ila rahmani wafda. Mereka akan datang kepada Rahman, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan wafda. Wafda ni kata ulama ialah berpasukan-pasukan bukannya seorang-seorang jadi makna berdelegasi lah kita katakan. Maknanya jadi kita ni kan, jadi ulama tafsir dia sebut macam ni kan, kalau orang kafir datang seorang-seorang mamak menakutkan. Tapi bila orang Islam ni dia akan datang, orang mukmin, orang bertakwa, dia akan datang dalam keadaan berkumpulan-kumpulan kan. Jadi mereka ni dalam keadaan happy dan sebagainya kan, gembira kan, datang dalam delegasi mereka. Wa nasukul mujrimin, dan Allah SWT sebutkan tu
orang kafir pula, wa nasuku, nasukan dalam bentuk dia kan, nahsyuru tu dikumpulkan, kemudian nasuku tu elakkan, macam elak binatang tu, macam elak kambing tu kan, macam penggembala mengelak kambing dia, kambing nak lari sini kan, makna gambaran tu ialah gambaran orang kafir ni, orang mujrim. Allah Ta'ala sebut sini kan, al-mujrimin, orang yang jahat ni, penjenayah ni, kata dunia mereka ni penjenayah. Allah Ta'ala kata kumpulkan mereka, seolah mereka ni tak nak pergi, tapi dielak-elakkan oleh malaikat ila jahannam, kepada jahannam, wirda. Wirda ni maksudnya ialah datang, asal makna dia datang dalam keadaan sangat dahaga, iaitu seorang yang datang macam berebut-rebut lah datang kan, tapi dalam keadaan sangat-sangat dahaga. Orang yang nak minum kan, binatang-binatang yang nak minum dalam keadaan dahaga sangat bila jumpa air kan. Ada setengah ulama tafsir mengatakan bahawa maksud wirda di sini ialah iaitu tepian tepian neraka. Mereka dibawa kepada tepian neraka tu kan, belum masuk lagi tapi dah digambarkan, dah dapat tengok kan tepian tu kan, tu wirda. Jadi nasukul mujrimin, dielak mereka itu semua tu kepada jahannam secara berkelompok, secara wirda, dalam keadaan wirda tadi. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhaza indar rahmani ahda. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sini kan, minta maaf tadi ada ayat yang tertinggal tadi ayat 86. Saya rasa ayat 86 tadi tertinggal tadi. Kita patah balik sikit, minta maaf ayat 86 tadi tertinggal ini. Minta maaf, bukan ayat 86, itu ayat 82. Masya-Allah. Tertinggal tadi ayat 82, saya belum cerita sikit. Ini ayat 82, kalla. Minta maaf kalla tu. Jadi cerita atas ni ayat 81 ialah mereka ni nak ambil orang kafir ni nak ambil berhala-berhala tu, apa yang mereka sembah selain daripada Allah tu, sebagai macam kehebatan lah untuk mereka kan. Jadi Allah Ta'ala sebut tu kalla, tidak, bahkan tidak sekali-kali kan. Sayakfuru nabi ibadatihim. Allah Ta'ala sebut sayakfuru nabi ibadatihim. Sayakfuru ni siapa yang yakfuru ni? Yakfuru ni sinilah yang disembah tu. Apa yang mereka sembah tu, yakfuru nabi ibadatihim. Mereka menafikan, menyembah kami. Itu maksud dia. Yakfuru ni sini bukan orang kafir, tapi maksud sini lah apa yang disembah itu akan menafikan bi ibadatihim. Mereka kata no, mereka tak sembah kami, menafikan, maknanya masing-masing itu menolak lah kan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata makanu iyana ya'budun, mereka tak sembah kami pun. Jadi kemudian wa yakunu alaihim didda, bahkan pada hari kiamat Allah Ta'ala kata semua tu akan menjadi didda. Berhala-berhala tu, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi lawan kepada mereka, akan menidakkan mereka, akan menjadi musuh kepada mereka. Didda pelawan. Itu ayat yang tertinggal tadi, minta maaf jadi insyaAllah kan kita sambung lagi, iaitu ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-87 ayat yang ke-87 insyaAllah, ayat yang ke-87 sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sini ialah la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhaza indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat. Siapa yang tidak memiliki syafaat tu? Iaitu siapa-siapa pun tak akan dapat syafaat kecuali, ada kecuali dia. Allah Taala sebut tu illa man ittakhaza indar rahmani ahda, kecuali orang yang telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih kan, bahawa Nabi SAW antaranya lah kan yang dapat memberi syafaat. Tapi kita kena ingat syafaat ni ialah bukan dapat makna yang menolong, pasti. Syafaat ni macam recommendation macam tu lebih kurang rekomendasi maknanya kan. Sebab apa? Yang berhak, yang menolong, yang boleh menolong hanya Allah Subhanahu wa taala saja pada hari kiamat ni. Yang lain tu boleh recommendation. Jadi Nabi SAW diberi, kemudian orang mati syahid diberikan, adalah kan. Itu orang-orang. Jadi itu yang dikatakan ahda tu iaitu janji. Yang janji tu, ada setengah ulama kata yang janji itu ialah apabila seorang tu berkata la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia itu akan mendapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan memelihara dia. Tapi adakah tak masuk neraka tu cerita lain, tu kita tengok dalam ayat-ayat yang lain kan. Jadi Allah SWT sebut sini tak ada syafaat, tak ada yang boleh membantu seseorang itu melainkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala nafikan dulu. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan seterusnya cerita ni, itu ayat 88 ayat 88 Allah Ta'ala sebut pula cerita. Sekarang ni cerita lain lagi, itu cerita bagaimana kejahatan orang-orang kafir ni. Allah Ta'ala sebut wa qalu takhazar rahmanu walada,
Mereka ni siapa? Orang Yahudi ke, orang Kristian ke, orang-orang musyriki Mekah pun mereka mengatakan juga bahawa malaikat tu anak perempuan Tuhan. Jadi seolah mereka ni mengatakan Allah Ta'ala ni ada anak. Jadi itulah yang dia sebutkan oleh Allah ni. Allah Ta'ala kata waqalu takhazar rahman walada. Mereka mengatakan Allah ni ada anak. Orang Kristian mengatakan Isa tu anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair tu ibnullah. Uzair tu anak Tuhan. Jadi semua tu ada, Yahudi, Kristian dan juga musyrik pun ada. Mereka katakan Tuhan ni ada anak. Jadi laqad ji'tum syai'an idda. Allah Ta'ala kata ni mereka telah bawa satu benda yang sangat-sangat besar. Idda tu makna kemungkaran yang sangat besar, satu benda yang tak boleh diterima langsung. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Apa yang mereka katakan sini menakutkan sebenarnya kan? Sangat-sangat besar sehingga Allah Ta'ala hampir-hampir langit tu pecah. Kenapa? Kerana besarnya apa mereka kata ni. Kita rasa tak ada apa kan, oh ni anak Tuhan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata langit tu hampir-hampir pecah dan juga bumi tu hampir-hampir terbelah kan. Ya, tanshaqqul ardu, terbelah bumi tu. Dan juga wa takhirrul jibalu hadda, dan juga bukit-bukit tu sampai runtuh kan. Takhirru maknanya runtuh. Hadda tu ialah runtuh ke bumi sampai bergegar bumi tu. Tu satu benda yang runtuh bila bergegar tempat dia jatuh tu, itu maknanya hadda. Itu perkataan hadda. Jadi itulah gambaran Allah Ta'ala, maknanya sebutkan langit runtuh, bumi terpecahkan, dan juga bukit-bukit jatuh. Kenapa? Kerana besar perkataan tu. Tapi bagi mereka rasa tak ada apa-apa. Allah Ta'ala sebutkan betapa dahsyat betul. An da'au lirrahmani walada. Allah Ta'ala sebut sekali lagi. Mereka boleh mendakwa bahawa Ar-Rahman tu ada walada, ada anak kan. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhiza walada. Allah Ta'ala tegaskan tak mungkin, tak layak langsung. Ma yanbaghi, tidak layak bagi Ar-Rahman, bagi Allah ni yang bersifat Rahman itu, an yattakhiza walada, untuk diambil anak. Buat apa anak? Tak kira lah anak apa kan, anak angkat, anak apa kan, tak ada kan. Allah Ta'ala tolak langsung kan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Ta'ala kata semua orang, in tu makna maknanya menafikan. In, tidak adalah semua man fis samawati wal ardi, apa-apa saja ada di langit, apa-apa ada di bumi, semua nantinya di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata illa, melainkan atir rahman, mereka akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan menjadi hamba saja, abda. Tak kiralah dia Nabi Isa ke. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata ni kan, maknanya kan tak ada orang, Nabi Isa ke siapa ke, semua akan jadi datang dalam keadaan sebagai hamba saja, hamba Allah SWT. Tak adalah anak-anak kan, oh ni kata oh aku anak Tuhan jadi aku bersama dengan Tuhan. Tak ada anak, tak ada apa. Jadi maknanya semua orang tu sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut mereka semua adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-94 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut laqad ahsahum wa addahum adda. Semua tu Allah Ta'ala telah kira, dia kata ahsahum. Ahsah tu makna kira, maknanya tak ada seorang pun yang akan terlepas. Kita dah sebut sebelum ni kan dalam bentuk yang lain ayat Quran tu kan, iaitu bila dalam surah Kahfi kita kejutkan orang kafir tu akan terkejut kan. Sebab apa? Bila tengok nanti di akhirat nanti, tengok semua benda yang mereka buat tu di atas dunia ni kan, semua tu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. La tughadiru saghiratan wala kabirah. Maka kitab ni, mereka kitab catatan tu, dia tak meninggalkan walaupun benda kecil kan, benda kecil benda besar semua akan dituliskan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini laqad ahsahum, Allah Ta'ala kata semua tu akan dikira, seorang pun tak akan terlepas dalam keadaan manusia yang ramai bilion-bilion tanam di sini, masuk dalam perut ikan, masuk dalam mulut buaya, masuk dalam dimakan oleh harimau dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala kata laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Ta'ala akan kira mereka ni seorang-seorang kan, semua akan dikira. Kemudian wa kulluhum atihi, dan pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata wa kulluhum atihi, dan semua mereka itu atihi akan datang kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu dalam keadaan farda, seorang-seorang kan, seorang-seorang. Jadi maknanya seorang-seorang sini kalau kita baca tadi kan ada kata wafda, datang pasukan-pasukan, pasukan-pasukan, tapi maksudnya ialah setiap orang itu akan bawa pahala dosa masing-masing. Tak ada siapa yang boleh tolong siapa kan, kecuali syafaat tu yang kita kata ialah bukannya tolong tapi ialah recommendation saja kan.
yang mana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya akan begini kan. Tapi secara umumnya mereka itu akan bawa masing-masing, tak adalah mana kan ini saudara saya, ini saya ni anak ni lah, saya ni tak ada kan, tak, saya ni harta banyak dulu, tak ada. Semua benda tu semua akan datang dalam keadaan farda. Awak ni keturunan siapa, awak anak siapa pun tak kira, awak akan datang seorang-seorang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk kali ini. Kita akan sambung lagi nanti di dalam muka surat 312. Kita akan masuk insya-Allah sedikit daripada surah Maryam, menghabiskan surah Maryam, dan kemudian kita akan mula masuk kepada surah Taha. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share link sesi kita ni setiap hari satu muka surat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.